Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna in syi'ta sahla. Rabbi yassir wa la tu'assir wa atmim bil khair. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan kurnianya pada malam ini kita dapat bertemu sekali lagi. Cuma pada malam ini kita bahas satu tajuk yang menjadi perbincangan viral di dalam alam maya sana. Jadi kita tawakuf dulu pengajian kita. InsyaAllah kita sambung malam besok dan lusa insyaAllah. Iaitu penggunaan daripada orang Islam kita ni, penggunaan perkataan-perkataan kesat. Menggunakan penggunaan perkataan ataupun istilah-istilah yang kesat, seperti perkataan bodoh. Ni yang dibincangkan di alam maya sekarang ni. Ada pihak kata boleh, sebab perkataan itu memang ada banyak dalam Quran, dia ada di dalam beberapa tempat. Ada pihak kata tak boleh, kata orang bodoh ni. Ini satu perkataan kesat, perkataan yang keji, perkataan yang tidak baik. Jadi kedua-dua pihak ni mempunyai tokoh masing-masing. Sehingga orang awam ni, itulah jadi bahaya seseorang yang sentiasa meletakkan diri dia berada di dalam posisi kedudukan orang awam. Jadi pening, dia kata macam mana, yang mana satu yang betul. Bila soalan ini bertubi-tubi diajukan kepada saya kata kita akan bahaslah di dalam kuliah ataupun di dalam pengajian kita. Sebab bila seorang kita jawab kat dia seorang, soalan yang tanya pula, dia nak kena jawab orang yang kedua soalan yang sama. Besok orang yang ketiga pula tanya, nak kena jawab lagi. Jadi letih. Jadi saya buat keputusan, malam ni kita bincang, adakah perkataan itu boleh digunakan kepada orang lain. Orang lain ni maknanya sesama orang Islam kita. Menjadi kebiasaan dah, sehingga perkataan kesat ini digunakan sewenang-wenangnya. Kerana apa? Perkataan itu memang dalam Quran. Sehingga bila ada pihak yang kata tak boleh, pihak yang kata boleh kata, ni tak mengaji Quran ni, dia tak jumpa ayat Quran yang Allah Ta'ala kata bodoh. Itulah suruh baca Quran tak nak, ataupun tak faham Quran, kata nak kembali kepada Quran kan. Tapi ada yang dalam Quran beberapa tempat, beberapa ayat yang Allah Ta'ala sebut perkataan bodoh. Bagi orang yang nak mempertahankan, harus perkataan bodoh ini digunakan untuk orang lain. Jadi pihak yang kedua tak setujulah perkataan ini, perkataan kesat yang tak elok, yang dikeluarkan daripada orang yang beriman kepada Allah. Jadi kalau kita tengok dalam Al-Quran, jadi tuan-tuan boleh tulis di antara ayat-ayat yang Allah Subhanahu wa taala sebut perkataan bodoh ni memang banyak dalam Al-Quran. Di antaranya ayat 13 surah Al-Baqarah. Ayat 13 surah Al-Baqarah. Wa idza qila lahum aminu kama amana an-nas. Apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah olehmu sebagaimana berimannya oleh manusia yang lain. Bila Rasulullah sebut ataupun Allah Ta'ala perintahkan supaya Rasulullah bagi tahu kepada penduduk Mekah supaya beriman, aminu, berimanlah olehmu kama amanan nas, sebagaimana orang lain beriman. Qalu, orang yang diajak beriman itu menjawab, anu'minu kama amanas sufaha, adakah kami nak beriman sebagaimana berimannya orang-orang bodoh. Tengok dalam Quran pun ada perkataan bodoh ni. Ala innahum humus sufaha'u, ketahuilah sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang bodoh.
walakin la ya'lamun, tetapi mereka tidak mengetahui. Kita baca mula-mula lagi mukadimah surah Al-Baqarah dah ada perkataan bodoh ini. Kalau kita tengok dalam kitab tafsir, mana-mana kitab tafsir, di antaranya tafsir Jalalain, ayat ini yang Allah Ta'ala kata bodoh ni untuk siapa? Sebab tu perkataan bodoh ni adalah Quran, tetapi untuk siapa? Dia kata, kita tengok dalam tafsir Jalalain, dia kata wa nuzila fil munafiqin. Ayat ini diturunkan untuk orang munafik. Daripada ayat wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wal yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Sebahagian daripada kalangan manusia menyebut kami beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga hari akhirat, padahalnya mereka tidak beriman. Daripada ayat itu sampai Allah Ta'ala cerita orang munafik ni beserta dengan ciri-ciri dia. 1, 2, 3, 4 beserta dengan ciri-ciri dia. Sampailah Allah Ta'ala menceritakan selain daripada ciri keadaan orang munafik ni sentiasa ya'mahun, terombang ambing, tak tentu arah, tak tenteram, hati dia tak tenang. Hati yang memperolehi ketenangan hanya yang Allah Ta'ala bagi kepada orang beriman. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan mengingati Allah, hati menjadi tenang. Orang munafik ni dia tak banyak ingat Allah Ta'ala. Wala yazkurunallaha illa qalila. Allah Ta'ala kata mereka tidak mengingati Allah melainkan sedikit. Bila sikit ingat Allah, sikit zikir, macam mana nak tenang? Jadi dalam mukadimah surah Al-Baqarah ini, daripada ayat wa minan nas sampai innallaha ala kulli syai'in qadir, semua cerita bab orang munafik. Maknanya ayat ini, ayat berapa tadi? 13 tadi surah Al-Baqarah, berkenaan orang munafik, bukan berkenaan orang beriman. Allah Ta'ala tujukan ayat ini kepada orang munafik. Okey, kita tengok ayat yang berikutnya. Ayat yang berikutnya, sayaqulus sufaha. Sayaqulus sufaha juzuk yang kedua, ayat yang berapa? Sayaqulus sufaha. Satu apa? Ada di antara yang saya ambil di internet ni tak ada nombor. Cuba cek tengok ayat berapa juzuk yang kedua tu, sayaqulus sufaha. 142. Ayat 142. Betul Ayat 142, sayaqulus sufaha. Selagi akan berkata oleh orang-orang yang bodoh. Dua ayat dah bodoh. Boleh? Dia kata di sini as-sufaha maknanya al-juhal, orang-orang jahil. Minan nasi, daripada kalangan manusia, yakni al-yahudi wal musyrikin. Bukan untuk orang Islam juga. Sebab yang mempertikaikan tahwilul qiblah. Apa makna tahwilul qiblah? Berpalingnya kiblah. Bila Rasulullah SAW dalam peristiwa hijrah daripada Mekah ke Madinah Munawwarah, Rasulullah dan para sahabat duduk sembahyang menghadap ke Kaabah. Allah Ta'ala turunkan ayat Quran, perintah dan arahan supaya menghadap ke Baitul Maqdis di Palestin. Kerana Baitul Maqdis itu adalah kiblat bagi kaum mana, golongan mana, iaitu Yahudi dan Nasrani. Yahudi dan Nasrani adalah merupakan agama samawi juga. Agama yang diturunkan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi Musa dan juga Nabi Isa. Jadi untuk melembutkan hati mereka, kalau kamu boleh beriman kepada Nabi Musa, Nabi Isa, Bani Israel, dan kamu boleh beriman kepada Taurat dan Injil, apa masalah untuk beriman dengan Quran dan beriman kepada Nabi akhir zaman, beriman kepada Nabi akhir zaman Nabi Muhammad? Jadi atas tujuan untuk melembutkan hati orang Yahudi dan juga orang-orang Nasrani. Paling sekejap beberapa bulan,
6 bulan ataupun lebih kurang 7 bulan. Lepas tu Allah Ta'ala datangkan perintah hala pula menghadap semula dada ke arah Baitullahil Haram, yakni Kaabah. Allah Subhanahu Wa Ta'ala bila duk tengok Nabi, tengok ke atas, tengok ke bawah ni, tunggu wahyu, Allah Ta'ala turunkan ayat supaya menghadap ke Kaabah. Jadi Allah kata, sebelum datangnya arahan dan perintah ini, saya qulus sufaha, wahai Muhammad, kamu akan dengar, akan berkatalah oleh orang-orang yang bodoh. Berkata di sini maksudnya akan mempertikaikan oleh orang-orang yang bodoh tentang berpalingnya kiblat. Betul ke agama Islam ni daripada Allah? Kalau Allah Ta'ala, kalau daripada Allah, orang Yahudi dan juga orang musyrikin buat suatu andaian, dia nak meragukan orang Islam, orang yang telah berpegang kepada agama Islam, dan nak meragukan orang-orang yang tak masuk Islam lagi, bahawa agama Islam ini bukan daripada Allah tetapi daripada Muhammad. Jadi sebelum mereka pertikaikan, Allah Ta'ala kata sayaqulus sufaha, selagi akan berkata oleh orang-orang yang bodoh. Orang yang bodoh ni sini siapa? Bukan orang Islam, tetapi adalah orang Yahudi dan juga musyrikin. Okey, ayat yang berikutnya. Ayat yang berkaitan dengan hutang. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh. Wahai orang-orang yang beriman, apabila berlaku hutang piutang di antara satu sama lain, hendaklah kamu tulis. Takut terlupa kan? Hutang 100 dia minta 200. Itu orang yang bagi hutang. Orang yang hutang pula, hutang 100 dia kata 50 je hutang ni, tak sampai 100. Jadi Allah Ta'ala ni tak nak bagi jadi berbalah ke lain, suruh tulis. Suruh tulis. Dan dia kata wal yaktub bainakum katibun bil'an. Orang berhutang, orang yang bagi hutang, lepas tu dia kena ada katib yang menulis. Wala ya'ba katibun an yaktuba kama 'allamahullah. Janganlah bila seseorang yang dilantik, dipanggil untuk menulis, dia enggan tulis. Tulis sebagaimana yang diperintahkan, sebagaimana yang diajar oleh Allah Ta'ala. Falyaktub wal yumli lilladhi alaihi alhaq. Catat dan isilah, maknanya tulislah orang-orang yang mempunyai hak, maknanya yang berhutang tadi. Lalu apabila sampai tempoh bayaran, hendaklah dibaca. Dibaca tulisan berapakah jumlah hutang. Wal yattaqillaha rabbah. Hendaklah dia takut kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sampailah kepada ayat. Jadi saya langkau ayat ni, kita nak ambil tang syahid dia, safihan. Fa in kana alladhi alaihi alhaqqu safihan. Sekiranya atas orang-orang yang berhak itu safih, maknanya sama ada orang yang berhutang ataupun orang yang bagi hutang tadi. Safihan di sini dia kata mubazziran, dia membazir. Maknanya safihan di sini dia yang disebut mubaziran, dia guna duit yang berhutang tu untuk membazir. Untuk membazir, sedangkan innal mubazzirina kanu ikhwana syayatin. Dia kata safihan au dhaifan. Dia kata anil imla li sughrin au kibarin. Maknanya orang yang nak bagi hutang ataupun orang yang nak berhutang, safihan, bodoh. Bodoh di sini budak-budak, kanak-kanak. Bukan orang yang mempunyai akal yang waras, yang sempurna. Allah dan juga Quran juga menggunakan orang yang lemah akal ni seperti orang yang gila, kanak-kanak yang tak cukup umur, digunakan dengan perkataan safihan juga. Bukan untuk orang dewasa macam kita ni. Orang yang beriman, orang yang dewasa macam kita ni, tak disebut sebagai istilah perkataan bodoh. Ayat yang berikutnya,
Wala tu'tus sufaha. Surah Nisa ayat berapa tadi? Itu ayat berapa tu? Surah Nisa ayat 5. Janganlah kamu beri ayyuhal awliya'u as-sufaha, orang-orang yang bodoh, mubazzirina, bagi duit orang yang sebagai wali ni sebelum cukup umur dibagi kepada kanak-kanak yang ibu bapa dia meninggal dunia. Jadi yang mengawasi, mengurus hartanya adalah wali. Wali ni maknanya penjaga dia, bapak saudara dia ke, mak saudara dia, ataupun sesiapa yang dilantik menjaga, mengurus harta anak yatim. Jadi Allah Ta'ala kata, jangan kamu bagi kepada orang-orang yang bodoh itu, maknanya daripada kalangan lelaki ataupun perempuan wasibian, dalam keadaan dia tu gila ke, dia tak pandai urus harta, kanak-kanak yang kecil ke, tak pandai urus harta. Inilah yang Allah Ta'ala sebut safihan, orang-orang yang bodoh. Orang-orang yang bodoh dalam Quran. Ayat yang berikutnya, ayat 64 surah Zumar. Ayat 64 surah Zumar. Qul, katalah oleh wahai Muhammad, afa ghairallah, adakah selain daripada Allah Ta'ala, ta'muruni, kamu perintahkan akan aku? Allah Ta'ala suruh Nabi Muhammad kata kepada siapa? Kepada orang kafir. Qul afa ghairallah, katakanlah wahai Muhammad, adakah selain daripada Allah Ta'ala kamu perintahkan akan daku? A'budu, sembah. Kata kepada orang kafir, adakah selain daripada Allah Ta'ala kamu nak suruh aku sembah? Sembah apa? Berhala, tokong, batu, kayu. Ayyuhal jahilun, wahai orang-orang yang jahil. Jahil di maksud sini orang kafir. Wahai Muhammad, pergi kata, beritahu kepada orang kafir tu, adakah kamu nak perintahkan aku sembah selain daripada Allah Ta'ala? Jadi kita tengok kebanyakan ayat-ayat tentang safi, tentang sufaha ataupun jahilun. Orang bila ada orang kritik, ada individu tertentu kan, selalu menggunakan perkataan bodoh. Ada ustaz pula tolong jawab. Itu banyak dalil-dalil perkataan-perkataan safih, sufaha dan juga jahil dalam Quran. Tengok ayat Quran cukup banyak. Jadi sebagaimana yang kita sebutkan tadi, maknanya jahilun di sini siapa dia? Adalah orang kafir. Orang kafir yang memerintahkan Nabi, mengajak Nabi, memujuk Nabi, merayu Nabi SAW sembah selain daripada Allah. Jadi jahil dan juga safih di sini bodoh untuk orang kafir. Ataupun ada tempat yang tertentu untuk kanak-kanak yang tak cukup umur, yang tak sempurna dia punya akal. Tidak ada dalil dalam Al-Quran. Kalau kita baca, sebab tu baca Quran, kita tengok Al-Quran bukan dengan mata yang kasar sahaja. Kita tengok Quran dengan mata hati, baru kita boleh faham. Itu yang pertama, tengok dengan mata hati, kita penghayatan. Sebab tu Quran dia suruh baca dengan tadabbur, bukan baca untuk memperoleh pahala je. Yang kedua, bagi memahami ayat-ayat Quran, kena tengoklah bagaimana yang ditafsirkan oleh para ulama. Tak boleh kita petik ayat Quran, lepas tu kita tafsir sendiri. Cari ayat-ayat Quran tu rasa sesuai dengan ceramah kita, dengan kita pengajaran kita, dengan isu yang kita nak bangkitkan, dengan sesuatu dalil yang kita nak hujahkan kepada orang lain, yang kita nak debat kepada orang lain, kita pun cari dalam Quran, petik dalam Quran. Baca Quran, tembak. Baca Quran, tembak individu tu, tembak kumpulan ni. Jadi sebenarnya kita tafsir Quran ikut selera kita, ikut hawa nafsu kita, ikut pandai kita, bukan ikut sebagaimana yang ditafsirkan oleh Nabi SAW, para sahabat dan juga ulama-ulama tafsir, ulama-ulama yang mu'tabar. Jadi kesimpulan daripada ayat-ayat tadi, maka perkataan bodoh itu tidak digunakan untuk sesama orang yang beriman kepada Allah. Tidak digunakan bagi sesama orang yang beriman kepada Allah. Dan kalau kita tengok di dalam surah Hujurat ayat 11, surah Hujurat ayat 11, ayat apa? Surah Hujurat ayat 11 ni ayat apa? Ya ayyuhallazina amanu. Hak ni
Memang Allah Ta'ala sebut kepada sesama orang yang beriman. Perkataan bodoh Allah Ta'ala tak pernah sebut. Dan dilarang perkataan bodoh, kesat, perkataan-perkataan yang menyakitkan hati orang, ataupun suatu perkataan yang menyebabkan suatu bentuk penghinaan, penghinaan kepada mana-mana pihak dan juga mana-mana individu. Wahai orang-orang yang beriman, la yashar qaumun min qaumin, janganlah memperolok-olokkan satu kaum terhadap kaum yang lain. Memperolokkan, mencaci, menghina, mengutuk. Asa an yakunu khairan minhum, boleh jadi orang yang kita kutuk, orang yang kita caci, orang yang kita hina lebih baik daripada kita, kata Allah. Lebih baik daripada kamu, wahai orang yang beriman. Wala nisa'um min nisa'in, dan tidaklah pula juga kaum wanita memperolokkan, menghina kaum wanita yang lain. Asa an yakunna khairan minhum, boleh jadi orang wanita, perempuan muslimat ini, dia memperolokkan muslimat yang lain, mencaci, menghina muslimat yang lain. Allah Ta'ala kata boleh jadi orang yang dihina itu lebih baik bagi mereka. Wala talmizu anfusakum, janganlah kalau kamu saling mencela akan diri kamu sendiri. Wala tanabazu bil alqab, dan janganlah kamu saling memberi gelaran-gelaran yang tidak baik. Saya bila baca ayat ni saya terkejut. Allah Ta'ala kata wala talmizu anfusakum, janganlah kamu mencela akan diri kamu sendiri. Mana orang, tak ada orang kata dia bodoh, dia bangang, dia bengong kan. Kata kat diri sendiri mana ada. Tuan-tuan pernah dengar orang kata? Kecuali ada perbualan antara, dia ada cerita perbualan orang Perak dengan orang Johor. Dia kata awak ni bukan cerdik sangat. Itu perkataan rendah diri. Tu yang orang Perak tu kena penampar dengan orang Johor tu. Kamu kata aku ni tak cerdik, awak ni bukan cerdik sangat, dia kata kan. Sebab dia banyak ditanya soalan yang bertubi-tubi, akhirnya orang Perak dia mengalah, dia rendah diri. Awak tu maknanya saya ni bukan cerdik sangat. Jadi itu perkataan rendah diri. Jadi dalam Al-Quran kata, jangan kamu mencaci diri kamu sendiri. Rupanya ulama tafsir kata apa? Kita mencaci saudara Islam yang lain, saudara mukmin yang lain, macam kita caci diri kita sendiri. Sebab Allah kata innamal mu'minuna ikhwatun. Sebab Allah kata semua, innama ni kita mengaji pagi tadi apa dia? Ada tu hasrin, innamal a'malu binniyat. Semua amalan dikepung dengan niat. Sesuatu amalan tak diterima melainkan dengan niat yang ikhlas kerana Allah. Semua orang beriman, Melayu, Cina, Banjar, Batak, orang putih, Kadazan, orang asli, semua orang beriman, dikepung. Innama. Atas nama orang beriman, semua saudara kita. Jadi bila Allah kata jangan kamu mencaci diri kamu sendiri, maknanya kamu caci orang yang beriman yang lain sebagaimana kamu caci diri sendiri. Maknanya tak boleh kita caci orang. Dan memberi gelaran. Memberi gelaran. Memberi gelaran ni apa? Satu pihak dia beli gelaran kata puak ni bangang, bodoh, kan? Apa lagi? Hak kumpulan yang kedua pula sama. Dia kata kumpulan ni pula geng-geng ustaz lebay, geng-geng penunggang agama. Adakah tidak ini perkataan yang kesat? Dia kata pihak lain tak boleh kata, dia kata boleh pula. Perkataan bodoh, bangang kan tak boleh sebut. Kita pun tahu memang tak boleh sebut sama orang beriman. Dia pula sebut pula kumpulan ni, ni ustaz-ustaz lebay ni, penunggang-penunggang agama. Lagi kasar. Jadi perkataan yang kesat itu dia ada daripada mana-mana kumpulan. Tak usah rasa kumpulan sendiri maksum. Al-maksumin, golongan Syiah ni dia ada satu istilah maksum. Tak usah kita rasa diri kita suci. Kadang-kadang ada pihak dia rasa dia suci, dia okey. Hak kumpulan ni saja yang tak betul, kumpulan dia semua betul. Sedangkan daripada individu yang ada dalam kumpulan dia membuat tuduhan, melontarkan perkataan yang kesat, sama juga. Tapi dia tak guna bodoh, dia guna perkataan lain, sama juga. Nampak? Nampak ke tak nampak ni? Mana-mana kumpulan ada sahaja. Walaupun mendakwa nak ikut
nak ikut yang betul lah, nak ikut Quran hadis. Hak ni nak ikut pun dua-dua kumpulan nak ikut Quran hadis sebenarnya, tapi di sudut pelaksanaannya, di sudut amalannya, amalinya tak ikut juga. Oleh kerana itu kita buat pendedahan pada malam ni, yang pertamanya kita nak muhasabah diri kita lah, sama-sama kita ni dan semua orang Islam. Tuduh menuduh, mengeluarkan perkataan sesat kesat ini kepada saudara Islam yang lain sama sahaja ada di dalam mana-mana kumpulan, mana-mana pihak, mana-mana manhaj, mana-mana aliran. Okey, kita tengok dalam hadis pula. Tadi dalam Al-Quran, yang ketiga, orang berhujah, perkataan ini biasalah digunakan oleh negeri yang tertentu, kawasan yang tertentu, daerah yang tertentu. Hadirin sekalian, kita kena faham datangnya hadis-hadis yang Nabi sebut, di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, laisal mu'minu bit-ta'an walal la'an walal fawahish walal basji. Tidaklah orang yang beriman itu, kata Nabi, tidaklah orang beriman itu yang jenis suka ta'an orang, suka maki orang, dan suka la'an orang. La'an ni laknat, kutuk orang, bukan suka caci, bukan suka kutuk. Walal fahish, dan mengeluarkan perkataan-perkataan yang keji. Walal bazji, bazji ini perkataan yang kotor. Hadirin sekalian, hadis-hadis macam ni Rasulullah bagi tahu kepada para sahabat yang sebelumnya mereka kafir, mereka duduk di Mekah. Oh, biasalah orang Mekah, kami guna zaman jahiliah, biasalah guna perkataan ni. Rasulullah kata, okey, orang Mekah okey, orang Madinah tak boleh, sebab orang Madinah ni lemah lembut. Kan orang Madinah ni kita baca sejarah dia lemah lembut. Oh, orang Mekah ni Bani ni, Bani ni maknanya kumpulan kabilah Arab, boleh. Rasulullah kata macam tu tak? Tak ada. Oh, kalau gitu kena buat agama Islam ini, dia kena ada orang Malaysia, dia ada undang-undang yang tertentu untuk orang Malaysia, undang-undang Islam. Perkataan ni orang Malaysia boleh guna, orang Mesir tak boleh, orang Saudi pun tak boleh. Kalau gitu Quran nak kena ada berapa? Orang Malaysia satu Quran, orang Saudi satu Quran, orang Mesir satu Quran, sebab hukum undang-undang berbeza. Jadi Allah diturunkan sebuah Quran untuk semua manusia, hudan linnas, dan juga rahmat kepada alam. Tak boleh kita bagi alasan negeri, sesebuah negeri, sesuatu daerah kawasan ni biasa guna perkataan tu, perkataan lahabau. Negeri mana? Oh, tak apa, kami biasa dah daripada kecil kami dengar macam tu. Boleh ke? Perkataan bodoh, biasalah perkataan negeri ni dia kasar. Boleh tak boleh? Jawapannya tak boleh. Sebab ini dia melibatkan perkataan kesat, keji, menghina orang. Quran kata tak boleh, Nabi kata tak boleh. Tak usah bagi alasan. Ini orang Perak boleh guna. Orang Perak ni dia ada satu daerah, perkataan dia agak kesat. Cerodik apa tu? Cerodik buah peliau. Bolehkah kita kata kat orang macam tu? Orang luar tak faham istilah ni kan? Kita orang Perak, tak apa. Boleh tak kita menggunakan perkataan yang saya sebutkan tadi untuk kepada orang lain, atas alasan memang kami biasa guna perkataan tu daripada kecil? Boleh tak? Tak boleh. Jadi kesimpulannya, yang ketiga tadi, sama ada seseorang berada di dalam mana-mana negeri, mana-mana kawasan daerah, menggunakan perkataan kesat, kotor, keji ini, semua tak boleh. Tak boleh dijadikan satu alasan, satu hujah untuk menghalalkan perkataan yang tidak baik. Okey, yang berikutnya tentang hadis apa? Ini pun diperdebatkan juga di dalam alam maya. Hadis tentang talak menggegarkan arash. Tazawwaju wala tutalliqu fa inna at-talaqa yahtazzu lahu al-arshu. Berkahwinlah olehmu, jangan kamu mentalakkan, kerana talak itu boleh menggegarkan arash. Bila ada individu baca, ada pihak lain jawab kata hadis ni dhaif. Bahkan majoriti ulama kata maudhu', hadis palsu. Di antaranya di dalam kitab Fawaid Majmu'ah.
Berdasarkan ini saya bawa satu kitab ya. Banyak lagi di antaranya Khatib Al-Baghdadi sebut di dalam Tarikh Al-Baghdadi, Ibnu Al-Adi disebut dalam Al-Kamil, Ibnu Jauzi sebut di dalam Al-Mawdu'at. Majoriti ulama mengatakan hadis ini bukan dhaif. Dhaif itu satu bab dah. Majoriti ulama kata palsu hadis ni. Bila hadis palsu, lagi-lagi tak boleh kita sebar. Bila hadis sesuatu yang disandarkan kepada Nabi SAW, hadis dhaif pun bahaya, apakah tak lagi hadis yang maudhu'. Jadi bila ada pihak tegur pula, anak murid tolong jawab pula. Tu yang guna perkataan tadi tu, perkataan kesat tu, kerana tok guru tak boleh disentuh. Berat, tak boleh sentuh, semuanya betul belaka. Kadang-kadang, bukan kadang-kadang, biasa sangat kita dengar kan, kamu siapa nak tegur dia tahajud tiap-tiap malam, Isnin Khamis tak pernah tinggal puasa sunat. Hadirin sekalian, apa kaitan seseorang yang melakukan kesalahan dengan semayang sunat setiap malam? Adakah dengan dia semayang tahajud setiap malam, witir setiap malam, Isnin Khamis dia puasa, ataupun selang sehari dia puasa macam puasa Nabi Daud tu, dia buat salah ni kira halal? Sebab itu selalu kita dengar daripada orang yang belajar agama kan, bila dia sentuh pemimpin dia, tokoh dia, guru dia, kamu siapa? Aku duduk ngaji dengan dia dah 10 tahun, Isnin Khamis tak pernah tinggal puasa. Malam-malam qiyamul lail, sebelum orang bangun dia bangun dulu. Kita setakat terkejut je, tapi Tok Guru Ana ni, Allahu Akbar, dia tahajud sampai ke subuh. Sebab 5 minit nak subuh pun dia bangun. Ustaz Amrah kata sampai ke subuh 5 minit lagi. Dia bangun 5 minit dekat nak subuh, memang dia tahajud sampai ke subuh kan. Tapi memanglah kita kata orang alim, orang yang soleh ni memang itu menjadi dipanggil da'bus salihin. Qiyamul lail ni dipanggil da'bus salihin. Kebiasaan, adat bagi orang-orang yang soleh. Tu baguslah. Dengan tahajud, qiyamul lail tiap-tiap malam, baca Quran hari-hari, berselawat ribu-ribu, ratus-ratus ribu setiap hari, puasa sunat dan sebagainya, tidak boleh menghalalkan sesuatu perbuatan, tindakan, perkataan yang salah. Yang tu kita nak cerita, jangan kita tutup. Jadi isu-isu yang berlaku sehari dua ni tak boleh sentuh langsung. Mana-mana pihak pun sama. Bukan kata satu pihak. Mana-mana pihak pun tak boleh sentuh tokoh dah. Dia jadi melompat. Dia jadi tak boleh nak terima. Bersederhanalah kita tuan-tuan. Tawasid, pertengahan. Khairul umur awsatuha. Sebaik-baik pekerjaan, pertengahan. Jangan syadid. La yushadad din illa ghalabahu. Tidak sekali-kali orang yang syadid di dalam urusan agama melainkan jadi tewaskan dengan kesyadikan dia. Mana-mana pihak tak boleh syadid. Syadid semua dia akan kalah. Dalam beramal pun disebut dalam hadis Sahih Bukhari kan, syadid, bersungguh dalam beramal dia akan tewas. Yang Nabi SAW bersabda kepada seorang perempuan yang dia ni qiyamul lail tiap malam, janganlah kamu, Allah Ta'ala kata, buat sampai jemu, wala tamalu, janganlah kamu buat satu ibadat sampai jemu. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala tak jemu memberi pahala. Kamu je esok akan tinggal besok. La takun misla fulanin yaqumul lail wa taraka qiyamal lail. Jangan jadi seperti si fulan bin fulan, dia bangun qiyamul lail semalaman sampai subuh dia tak tidur, dan hari-hari yang berikutnya dia penat, dia tak buat dah qiyamul lail. Sebab syadid di dalam agama cukup tidak disukai oleh Allah dan juga oleh Rasul. Syadid di dalam pegangan kita, syadid di dalam pendirian, syadid di dalam sikap. Jadi benda ni, ta'assub, fanatik, syadid ni dia ada kepada mana-mana kumpulan. Jadi apa yang kita sampai kepada malam ni sebagai menjadi pedoman, menjadi iktibar, menjadi muhasabah kepada semua orang Islam, khususnya kita sendirilah, saya sendiri dan tuan-tuan semua. Jadi maknanya syadid ini tidak mendatangkan sebarang kebaikan. Dan yang terakhir saya nak sebut,
Umat Islam akhir zaman ni dia gagal bertemu jalan penyelesaian. Bila dia melihat suatu kesilapan, kesalahan, dia mewujudkan kesilapan yang kedua. Bagaimana caranya? Tibai. Hak ni pula tibai kumpulan ni. Itu jadi masalah. Jadi bila nak selesai, orang Perak kata memanjang ayolah benda ni tak akan selesai. Jadi wallahualam, sekadar itulah sedikit perbahasan perbincangan kita terhadap tajuk yang kita ketengahkan. Semoga kita memperoleh manfaat, faedah daripada perbahasan perbincangan tersebut. Wallahualam, aqulu qouli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.